Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang perbezaan ilmu Tauhid Sifat 20 dan Tauhid Asma wa Sifat. Nama saya Nurfil Zaiwani binti Muhammad Juhadi, nombor matriks 291349. Jadi, mari kita mulakan dengan mukadimah. Perbezaan utama di antara kedua-dua konsep ini boleh dilihat dalam fokusnya. Tauhid Sifat 20 menumpukan pada keesaan Allah dalam 20 sifat utamanya. Ia lebih menekankan sifat-sifat sempurna Allah sebagai Tuhan. Tauhid Asma wa Sifat mengutamakan pengesaan Allah dalam asma dan sifatnya. Ia memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang pengesaan dan keunikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang akidah Islam, adalah penting untuk memahami perbezaan antara kedua-dua idea ini. Pemahaman yang benar terhadap sifat-sifat Allah adalah asas kepada ibadah yang lurus dan menyeluruh. Nama saya Aina Farhana Balkis binti Garis Haimi, nombor matrik 294213. Jadi, apa itu maksud Tauhid Sifat 20 Allah? Jadi, Tauhid ini merupakan salah satu dasar ilmu bagi agama Islam di mana ianya membincangkan hal-hal tentang Allah SWT, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat harus baginya dan juga sifat-sifat yang didasari olehnya. Oleh itu, kita sebagai makhluk Allah, terutamanya umat yang beragama Islam, wajiblah menghayati dan mendalami ilmu Tauhid bagi menambah keimanan kita terhadapnya. Oleh itu, terdapat 20 sifat Tauhid Allah, iaitu yang pertama ialah wujud, yang membawa maksud Allah itu sentiasa ada, seperti yang tertulis dalam dalil Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, di mana sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di Arash, dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikuti dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada semua perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Yang kedua adalah khidam, yang bermaksud sedia, di mana Allah SWT sedia bersedia dan melakukan segala sesuatu yang bersesuaian kehendaknya. Seperti yang tertulis dalam dalil Allah surah Al-Hadid ayat yang ketiga, yang bermaksud dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin, dan dialah maha mengetahui segala sesuatu. Sifat Tauhid Allah yang ketiga ialah baqa, yang bermaksud kekal, di mana Allah itu sentiasa kekal dan tidak pernah akan kalah atau menyerah dalam segala perkara, sama ada baik maupun tidak baik. Di samping itu juga, sifat 20 Allah yang seterusnya ialah mukhalafatuhu lil hawadis, yang bererti bersalahan dengan yang baharu, iaitu Allah berbeza dengan makhluk yang dicipta olehnya. Tertulis di dalam firman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, iaitu Allah. Sifat yang kelima ialah qiyamuhu binafsih, yang bermaksud berdiri sendiri, atau dengan lebih tepat iaitu Allah sang pencipta mampu berdiri sendiri dengan zatnya tanpa perlu meminta bantuan daripada sesiapa pun. Dalam surah Ali Imran ayat kedua, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Dia hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Yang keenam ialah wahdaniyah, iaitu Allah bersifat esa, di mana Allah merupakan hanya Tuhan yang satu-satunya boleh disembah dan kita sebagai makhluknya tidak boleh menyekutukannya. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 4, katakanlah Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seseorang pun yang ketara dengan dia. Sifat ketujuh Allah adalah kudrat, yang bermaksud kuasa. Kudrat di sini bermaksud bahawa Allah itu memiliki segala kuasa ke atas semua ciptaannya seperti alam semesta dan juga manusia dari segi hati, rohani dan juga jasmani. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang membawa maksud sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Iradat merupakan sifat 20 wajib Allah SWT yang ke-8. Iradat membawa maksud menghendaki, di mana Allah berkehendak dalam melakukan atau mengatur sesuatu mengikut kehendaknya. Konsep ini seiring dengan firman Allah dalam surah Al-Yasin, di mana Allah berfirman kun fayakun. Seterusnya, ilmu ialah mengetahui sesuatu dengan sempurna, kompleks dan lengkap serta tiada satu pun yang dapat disembunyikan olehnya.
Seperti surah Al-Hurujat ayat yang ke-16 yang membawa maksud Allah SWT mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Sifat ke-10 ialah hayat ataupun hidup. Sifat ini membawa erti bahawa Allah itu merupakan unsur kehidupan kepada semua makhluk ciptaannya, sama ada manusia maupun makhluk yang lain. Kemudian adalah sama, iaitu mendengar. Hal ini kerana Allah sentiasa mendengar setiap perkataan dan ucapan oleh makhluknya, sama ada secara percakapan maupun melalui daripada hati. Selain itu ialah basar, iaitu Allah melihat segala-galanya di sekitar alam semesta ini, sama ada bumi maupun yang ada di langit. Contohnya melalui firman Allah yang berbunyi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 265. Kalam adalah sifat di mana Allah berkata-kata dengan makhluknya melalui wahyunya tanpa batasan. Selain itu ialah qadirun yang bermaksud Allah ialah maha berkuasa dalam mengadakan atau tidak mengadakan. Muridun pula ataupun yang membawa maksud maha mengkehendaki adalah apabila Allah memiliki sifat dalam maha menentukan segala hal yang berlaku ke atas makhluknya, termasuk alam semesta, seperti firman Allah dalam surah Hud ayat ke-107, iaitu sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Selain itu, alimun, iaitu maha mengetahui. Allah bersifat sentiasa mengetahui sebarang hal yang diketahui oleh makhluknya, sama ada secara logik akal maupun rohani, iaitu melalui hati. Tambahan itu, hayyun yang bermaksud maha hidup. Sifat ini amatlah mirip dengan sifat hayat Allah SWT, di mana Allah mampu hidup sendiri tanpa bantuan sesiapa pun. Sifat ke-18 adalah ialah kaunuhu basirun, yang bermaksud Allah maha melihat. Ini seiring dengan sifat basar Allah dalam melihat segala perbuatan hambanya, seperti firman Allah yang berbunyi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hurujat ayat ke-18. Dan akhir sekali adalah kaunuhu mutakalimun, yang bererti Allah maha berkata-kata seiring dengan sifat kalam Allah, di mana Allah itu berbicara dan tidak bisu, tetapi melalui firman dan wahyu. Selain itu, apa itu Tauhid Asma wa Sifat? Tauhid Asma wa Sifat adalah satu konsep akidah di mana Allah itu Maha Esa dalam setiap sifat-sifat wajibnya, dalam segala perkara dalam bentuk khusus seperti Rububiyah, Uluhiyah dan Asma wa Sifat. Perkara ini dapat diteliti dalam firman Allah Subhanahu wa Taala yang berbunyi, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala sesuatu yang berada di antara keduanya, maka sembahlah dia serta berteguh hatilah ketika dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui bahawa ada seseorang yang sama dengan dia? Surah Maryam ayat yang ke-65. Jadi, ianya bermaksud bahawa kita sebagai umat Islam wajib percaya dan teguhkan keimanan dalam mempercayai sifat sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, semua umat Islam wajib beriman dengan keesaannya, dengan tidak menyekutukan Allah dengan mana-mana makhluk, kerana dia yang berhak disembah sebagai Tuhan. Kita perlulah sentiasa beriman dengan sifat 20 wajib Allah dan juga zat kesempurnaannya, dan tidak pernah cuba untuk berfikir dan membayangkan Allah dan perkara gaib yang lain dalam bentuk jisim dan mengikut logik akal. Maka, hal ini seiring dengan perkara yang dapat melindungi diri kita dan melakukan perkara yang mengurangkan keimanan kita kepada Tauhid Asma wa Sifat, iaitu tasbih menyamakan, tahrif mengubah, taktil menafikan dan takyir menggambarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Mazrui binti Muhammad Mazuki, nombor matrik 299150. Ingin membentangkan tentang perbezaan ilmu tauhid sifat 20 berbanding tauhid asma wa sifat. Tajuk yang akan dibentangkan ialah isu-isu berkaitan ilmu tauhid sifat 20 dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, perbahasan mengenai isu-isu kontemporari berkaitan dengan ilmu tauhid sifat 20. Dalam perbahasan Tuan Minan, beliau menyokong bahawa kewujudan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan buktinya, beliau mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan sifat-sifatnya kepada 20 sifat. Tuan Minan pastinya tidak akan membincangkan persoalan tersebut dalam kebanyakan karyanya sekiranya dia telah menentang perkara itu.
Ini disebabkan oleh fakta bahawa beliau memberikan penjelasan terperinci tentang persoalan sifat 20 dalam bukunya seperti Aqidah Al-Najin dan Miftah Al-Murid. Bercakap tentang persoalan ini, Tuan Mina menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbeza daripada makhluk yang sangat berhajat kepada sesuatu perkara, termasuk sifat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti seorang makhluk kerana dia tidak memerlukan sifat dan dia juga tidak memerlukan sifat daripada mereka yang menciptakannya. Walau bagaimanapun, Tuan Mina tidak dapat mengelak daripada menyatakan bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala berada pada dat atau tempat. Beliau menyatakan bahawa dat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tidak berharga, manakala sifat hadis sama ada qadim atau baharu semuanya berharga. Menurut pendapat Tuan Minal, sifat Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah seperti setanding dengan sifat makhluk kerana sifat adalah bersifat setempat. Tajuk yang kedua ialah misi terprestasi konsep sifat Allah. Konsep sifat-sifat Allah merupakan salah satu topik yang sering dibahas dalam teologi Islam. Terdapat dua aliran utama dalam pemahaman sifat-sifat Allah, iaitu aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kedua aliran ini memiliki pandangan yang berbeza-beza mengenai sifat-sifat Allah. Aliran Mu'tazilah misalnya menganggap bahawa sifat-sifat Allah tidak dapat difahami secara literal, melainkan harus ditafsirkan secara metaforis. Sementara itu, aliran Asy'ariyah berpendapat bahawa sifat-sifat Allah harus dipahami secara literal. Tajuk yang ketiga ialah polemik dalam kalangan ulama tentang pengertian dan hukum tauhid sifat 20. Bagi memudahkan pemahaman masyarakat berhubung akidah, para ulama menggariskan beberapa sifat penting yang mesti dimiliki oleh setiap Muslim agar mereka dapat memahami akidah dengan lebih baik. Mazhab Asy'ariyah membangkang sifat 20 agak lewat. Menurut mazhab Asy'ariyah, ia merupakan peringkat dan zaman terakhir dalam penyusunan perbincangan tentang ketuhanan. Ramai para ulama di seluruh dunia menyokong sifat 20 ini yang digabungkan oleh Imam As-Sanusi dalam karyanya Al-Bahari. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala telah pun dibincangkan buku-buku sebelum Imam As-Sanusi. Imam Al-Harami Al-Juwaini membahagikan sifat-sifat Allah kepada sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah. Manakala Imam Fakhruddin Ar-Razi membahagikan sifat-sifat Allah kepada sifat salbiyah, idafiyah dan hakikiyah. Sekian, terima kasih. Dalam perbahasan yang disebut oleh Dr. Muhammad Hafiz Soroni, beberapa siri isu mengenai unsur tajsim dalam kitab Akidah Kurun ketiga Hijrah. Kitab yang dinisbahkan kepada Utsman bin Said Ad-Darimi mengandungi unsur fahaman sesat mujassimah musyabihah yang meyakini bahawa Allah itu mempunyai sifat berjisim, bersaiz dan berimej sama seperti makhluknya. Di dalam kitab tersebut, terdapat banyak riwayat palsu yang tidak boleh dijadikan hujah dalam akidah. Walaupun terdapat aspek yang menafikan sifat Allah, namun di dalam kitab tersebut terdapat unsur tashbih dan tajsim yang jelas. Ia perlu ditolak kerana manhaj akidah wajib dibina dengan asas yang jelas dan diyakini. Di dalam kitab As-Sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, terdapat unsur tajbih dan tajsim seperti menerangkan kafat keberadaan Allah di atas kursi, menyatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa secara berdepan dan beberapa lagi. Jelasnya lagi, kandungan tersebut bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Syairah dan Al-Maturidiyah yang berpegang dengan akidah tanzih, iaitu menyucikan Allah daripada tashbih dan tajsim. Timbul persoalan mengapa terdapat ahli hadis dan hasyawiyah dalam kurun ketiga ini melakukan sedemikian. Hal ini kerana terdapat kaitan dengan fahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah yang muncul pada kurun sebelumnya yang mengutamakan penggunaan dalil akli ke atas dalil nakli. Kontroversi terkait pemahaman tentang asma wa sifat Allah. Yang pertama, antropomorfism, tajsim. Tajsim ialah golongan yang percaya bahawa Allah mempunyai jisim dan sifat-sifat harfiah, iaitu sifat manusia. Golongan terawal yang menjisimkan Allah ialah golongan ahli kitab. Ia diteruskan oleh golongan mujassimah dan diteruskan lagi oleh pengikut Ibnu Taimiyah dan golongan Al-Wahabiyah. Riwayat daripada Ibnu Al-Wandi mengatakan Allah itu suatu jisim yang mempunyai batasan dan mempunyai ukuran. Golongan mujassimah mengatakan Allah mempunyai kaki, tangan, wajah dan lain-lain. Yang kedua, tanzih. Konsep tanzih merupakan akidah yang menjadi asas pegangan golongan ahli sunnah wal jamaah, iaitu menyucikan Allah daripada sebarang perkara yang disamakan dengan makhluknya. Ahli sunnah wal jamaah mengaplikasikan idea ini apabila membincangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mutasyabihat.
Dengan sifat mutasyabihat ini, para ulama berinteraksi dengan 3 cara, iaitu tafwid, takwil dan isbat. Aplikasi tauhid sifat 20 Allah. Sifat 20 Allah ialah sifat wajib Allah yang perlu diketahui oleh umat Islam. Allah mempunyai banyak sifat, namun hanya 20 sifat sahaja yang perlu diketahui dan dipelajari oleh umat Islam. Manusia lebih mudah untuk mengenali Allah dengan sifat-sifat yang terpilih berbanding mengenali Allah dengan sifat-sifat lain yang tidak terhitung banyaknya yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam wajib mempelajari dan memahami sifat 20 Allah supaya dapat memantapkan lagi akidah di dalam diri dan tidak terpesong dari jalan Allah. Allah mempunyai 13 sifat wajib dan syarat-syaratnya menerangkan 7 sifat tambahan yang diperlukan dengan jumlah keseluruhan ialah 20 sifat. Sifat sama bermaksud sifat mendengar. Pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluknya yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sifat mustahil sama ialah sumun ataupun pekak. Tuhan tidak boleh menjadi pekak kerana semua permohonan yang dibuat oleh hamba-Nya pasti akan ditolak jika dia tidak mendengar. Oleh itu, sebagai Muslim, kita mestilah berbicara dengan sopan dan mengeluarkan kata-kata yang baik dan bermanfaat sahaja. Hal ini kerana sama dan sesuatu itu diucapkan dari hati atau mulut, Allah pasti mendengar apa yang dikatakan oleh makhluk-Nya. Yang kedua, sifat basar iaitu maha melihat. Setiap makhluknya mampu melihat tetapi juga mempunyai sifat mustahil iaitu sifat umyun yang bermaksud buta. Allah mustahil sifat buta kerana Allah wajib bersifat kesempurnaan. Allah melihat segala perkara yang berlaku di dunia ini kerana Allah bersifat mutlak iaitu tidak mempunyai batasan oleh jarak. Allah menyaksikan semua yang berlaku di dunia ini. Oleh itu, kita mestilah mempertimbangkan tindakan kita sebelum melakukan apa-apa yang negatif. Yang ketiga, sifat kalam yang bermaksud berbicara. Setiap makhluk mampu berbicara namun terdapat sifat mustahilnya iaitu sifat bukmun, iaitu bisu. Allah tidak mempunyai panca indera manusia seperti lidah dan mulut. Allah tidak bercakap dengan cara yang sama seperti manusia. Namun, Allah berfirman melalui kitabnya yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Aplikasi Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat bermaksud beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tauhid Asma wa Sifat bertujuan untuk mengetahui bahawa sifat-sifat ini adalah benar dan mutlak untuk dirinya. Ia adalah untuk menunjukkan keesaan Allah supaya sesuatu makhluk itu tidak keliru akan Allah dengan makhluknya yang lain. Manusia dapat mengaplikasikan tauhid ini dengan memahami dan mengakui bahawa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Ia melibatkan keyakinan kita sebagai makhluknya bahawa nama dan sifat Allah itu dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna merupakan terbukti bahawa segala kebolehan Allah itu tidak boleh dimiliki oleh sesiapa pun kecuali Allah. Ini adalah kerana kuasa Allah yang amat besar menjadi punca segala yang berlaku di dunia ini. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pandangan ulama yang berbeza aliran tentang Tauhid Sifat 20 dan Asma wa Sifat. Jadi, pertama terdapat aliran Maturidiyah yang merupakan salah satu mazhab yang melopori Ahli Sunnah Al-Wajma'ah. Mereka berpandangan bahawa sifat wajib Allah ini kekal dan tidak akan pernah bercerai daripada Allah. Contohnya, sifat Allah itu wujud dan sempurna dalam setiap hal yang dilakukan. Malah, sifat 20 Allah ini merupakan sifat yang dikelaskan yang pertama oleh mazhab Maturidiyah yang dikumpulkan oleh Imam Al-Sanusi dalam karyanya Al-Barahin. Kedua adalah aliran pemahaman Wahabi yang menentang sifat ini kerana menyatakan bahawa tiada susunan tentang sifat 20 Allah dan asma wa sifat pada zaman Rasulullah SAW. Namun, hal ini telah ditentang dan dibahaskan dengan menyatakan bahawa jika hal ini ditolak oleh pihak Wahabi, maka mereka juga menolak usul fiqh yang telah diaturkan oleh Imam Syafi'i. Seterusnya, daripada aliran Sufi, mereka membahasakan bahawa sifat 20 Allah serta asma wa sifat merupakan sesuatu yang simbolik dan mereka menguraikannya dalam bentuk metafora. Contohnya, mereka menekankan dalam mencari ilmu batiniah dalam mengenal sifat Allah. Hal ini kerana mereka menyatakan terdapat hubungan antara sifat Allah dengan perkara-perkara gaib. Seterusnya, mari kita lihat kepada perbezaan di antara Tauhid Sifat 20 dan juga Tauhid Asma wa Sifat. Pertama sekali, Tauhid Al-Sifat 20 berbeza dengan Tauhid Al-Asma wa Sifat dalam skop dan fokus sifat-sifat yang ditekankan. Tauhid Al-Sifat 20 membincangkan 20 sifat utama yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis, manakala Tauhid Al-Asma wa Sifat membincangkan kesatuan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah secara menyeluruh. Kedua, perbezaan lain terletak pada pendekatan kepada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dilihat sebagai komponen gabungan
dalam Tauhid Al-Sifat 20, di mana fokus utama adalah 20 sifat yang ditakrifkan. Dalam Tauhid Al-Asma wa Sifat, sebaliknya, nama-nama dan sifat-sifat Allah dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia menekankan sifat holistik dan menyeluruh mereka. Akhir sekali, perbezaan praktikal mempunyai kesan ke atas cara orang Islam menjalani kehidupan seharian mereka. Tauhid Al-Sifat 20 cenderung untuk menekankan pengiktirafan dan pemahaman terperinci tentang 20 sifat Allah yang ditakrifkan, manakala Tauhid Al-Asma wa Sifat menggalakkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di samping itu, terdapat juga persamaan antara kedua-dua sifat ini. Kedua-dua Tauhid Al-Sifat 20 dan Tauhid Al-Asma wa Sifat menolak konsep anthropomorphism, iaitu yang melibatkan sifat fizikal atau seperti manusia kepada Allah. Kedua-duanya menekankan hakikat bahawa sifat-sifat Allah tidak boleh dibandingkan atau disamakan dengan sifat-sifat ciptaannya. Allah tidak terhad kepada ruang, masa atau dimensi fizikal dan sifat-sifatnya tidak boleh difahami seperti manusia. Melalui tugasan ini, perbezaan antara ilmu Tauhid Sifat 20 dan ilmu Tauhid Asma wa Sifat dapat difahami dengan lebih mendalam. Kedua-dua ilmu ini memainkan peranan penting dalam memahami konsep ketuhanan dalam Islam. Ilmu Tauhid Sifat 20 tertumpu kepada sifat-sifat Allah yang khusus, manakala ilmu Tauhid Asma wa Sifat meliputi nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Daripada perbincangan isu-isu kontemporari, kita menyedari wujudnya polemik dan salah tafsir berkaitan konsep fitrah Allah, khususnya dalam konteks ilmu Tauhid 20. Timbul juga kontroversi berkaitan kefahaman tentang asma wa sifat Allah. Dalam penerapannya, ilmu Tauhid Sifat 20 dan ilmu Tauhid Asma wa Sifat berperanan dalam memperkukuh keyakinan umat Islam dan membentuk pandangan agama yang mantap. Pemahaman terhadap pandangan ulama tentang perbezaan aliran dalam kedua-dua ilmu ini memberikan gambaran tentang kepelbagaian pemikiran dalam kalangan umat Islam. Daripada perbandingan antara keduanya, dapatlah kita simpulkan bahawa walaupun terdapat perbezaan, kedua-duanya saling melengkapi dan memberi sumbangan penting untuk memahami sifat Tuhan. Oleh itu, pemahaman yang menyeluruh tentang ilmu sifat 20 dan ilmu Tauhid Asma wa Sifat amat penting bagi umat Islam dalam mendalami keimanan dan mengamalkan ajaran agamanya. Sekian sahaja daripada pembentangan kumpulan kami. Syukran jazilan.